بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kembali kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita yang menggunakan kitab Tuhfatul Marid ataupun dalam edisi terjemahannya Tahurun InsyaAllah, menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aid Hafizahullahu Ta'ala. Sebuah kitab yang membahaskan tentang bagaimanakah harus kita bersikap terhadap ujian sakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang setiap daripada kita. Sebuah kitab yang sangat komprehensif, memuatkan 7 bab, iaitu menjelaskan tentang seluruh aspek yang berkaitan bagaimanakah kita bersikap, berfikir dan juga bertindak ketika mana diuji dengan musibah khususnya. Dan yang lebih terkhususnya adalah hal yang berkaitan dengan ujian sakit. Baik, kita masih berada pada bab yang pertama, iaitu di bawah tajuk selalu ada kebaikan. Di dalamnya ada 5 perbahasan, iaitu 5 bahagian yang memiliki tajuk-tajuk yang berkaitan, yang khusus membahaskan tentang topik ataupun tajuk-tajuk tertentu. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan iaitu bahagian yang keempat, iaitu ujian seorang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Jadi ini merupakan bahagian yang keempat daripada 5 bahagian, di mana pada sesi sebelum ini telah berlalu penjelasan, iaitu bahagian yang pertama, ujian adalah garis takdir setiap orang ataupun ujian adalah sunnatullah. Yang mau tidak mau pasti akan dihadapi oleh setiap anak Adam, iaitu kita. Bahagian kedua pula menjelaskan tentang hikmah dan manfaat sebalik sakit, di mana kita telah membahaskan tentang 5 faedah daripada sekian banyak faedah yang paling utama ya Allah persiapkan, ya Allah anugerahkan terhadap orang-orang yang ketika mana dia berinteraksi, dia diuji dengan musibah khususnya sakit, maka dia akan mendapat 9 faedah sekurang-kurangnya daripada sekian faedah yang tak terhitung banyaknya. Baik, bahagian yang ketiga menjelaskan tentang sakit adalah nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini telah kita jelaskan dengan mendatangkan beberapa kalam para ulama, iaitu mengajar kita tentang erti untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Walaupun kenyataannya sakit adalah merupakan sesuatu yang tidak disukai, tidak digemari, sesuatu yang mendatangkan
kesulitan, kepayahan, ya, kesusahan, kesakitan dan seumpamanya. Namun Islam mengajar kita di sebalik kesulitan, kepayahan itu ada hikmah yang tersembunyi yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang dapat mengambil faedah daripadanya. Baik, sekarang ya, pengarang Hafizahullah Ta'ala membawa kita kepada perjalanan selanjutnya pada bahagian yang keempat, iaitu ujian seorang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Baik, rujuk pada muka surat 45 bahagian yang keempat, iaitu di bawah tajuk ujian orang mukmin, ya, ujian terhadap seorang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Jadi tajuk ini memberikan satu faedah, iaitu bahawa ujian yang Allah timpakan pada hamba-Nya adalah berkadar terus, iaitu mengikut tingkat dan tahap ataupun darjat keimanan seseorang, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan salah satu daripada penanda aras terhadap jauh dekatnya keimanan seseorang kepada Allah. Ya. Makin tinggi tingkat keimanan seorang kepada Allah, maka makin tinggi pula ujian yang akan ditimpakan kepadanya. Maka apabila kita memaham prinsip yang satu ini, maka dapatlah kita menyesuaikan diri kita dengan segala ujian yang Allah datangkan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat. Baik, kita lihat apa kata pengarang Hafizahullah Ta'ala dalam bab ini. Di antara perkataannya adalah, ya, apabila telah ditetapkan bahawa ujian adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tentu manusia berhak mendapatkan nikmat. Ya, tentu manusia yang berhak mendapatkan nikmat adalah orang-orang mukmin yang soleh, ya, baik dari golongan para nabi maupun golongan setelah mereka, sesuai dengan darjat keimanan masing-masing. Jadi sudut pandang terhadap ujian bukan dari sudut dia sebagai sesuatu yang, ya, menyeksa, mendatangkan kesulitan dan semuanya, tapi dilihat dari perspektif ujian adalah nikmat. Dan ini telah diterangkan prinsip ini pada bab yang atau bahagian yang ketiga. Ya, hendaklah kita letak dalam minda kita bahawa sakit adalah nikmat dan anugerah. Bila kita lihat dari sudut positif ini, maka kita akan dapat berinteraksi, menerimanya dengan rela hati, ya, dengan penuh keikhlasan, keredaan, ya, dan kesabaran, dan kita menghadapinya dengan sesuai aturan syariat. Jadi yang berhak untuk mendapat nikmat ujian ini adalah yang terutama siapa? Orang yang beriman. Mereka yang terdiri daripada orang yang soleh, tentunya didahului dengan para anbiya alaihissalatu wassalam, kemudian golongan setelah mereka. Ya. Oleh sebab itulah musibah dan penyakit, ya, kita lihat dalam lapangan kehidupan paling banyak menimpa para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling banyak diuji dengan musibah ni bukan musibah kesenangan, musibah kesusahan, kesulitan. Khususnya dari segi cara hidupnya, susah, miskin, payah. Ya. Dari segi dia menghabiskan usianya dalam kepayahan. Contoh, ya, menghabiskan masanya untuk menuntut ilmu dari kecil sampai dia meninggal, menuntut ilmu dan mengajar orang akan ilmu. Dan menuntut ilmu tentunya menghabiskan seluruh usia, nikmat dunia tersisihkan, ya, kerana dia menghabiskan masanya untuk menuntut ilmu yang memerlukan kesungguhan, pengorbanan dan seumpamanya. Sebagaimana yang telah kita kisahkan ketika mengambil faedah daripada biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, sejak kecil lagi belajar sampai umurnya sekitar 17 atau 18 tahun, keluar daripada kampungnya Nawa pergi ke Damsyik menuntut ilmu. Ya, sampai umurnya 20 lebih, ya, kemudian dia mula mengajar dan sampai usianya, ya, 45 tahun sekitar itu dia meninggal dalam usia muda. Dan meninggalnya pula dalam keadaan sakit. Sakit tak berapa lama setelah dia pergi menziarahi, bermusafir ke Baitul Maqdis, ya, kemudian kembali ke kampungnya di Nawa. Kemudian dia ditimpa sakit dan dia meninggal dalam usianya yang sangat muda. Begitulah pengorbanan para ulama menghabiskan seluruh usia mereka bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Mengorbankan usia kecilnya, dia tidak membazir masa dengan bermain, ya, dengan anak-anak yang lain, berjengkang mata sampai ke malam,
Ya, tidurnya sedikit, makannya juga sedikit. Apa yang mereka lakukan? Berusaha payah berhenti untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang bermanfaat. Dahlah habis usia dalam bentuk ilmu dan menyampaikan ilmu, kemudian ditutup usia dengan Allah uji sakit pada usia muda, 45 tahun sakit, yang membawa kepada kematiannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah salah seorang daripada kekasihnya yang mempertemukan kita nanti yang bersama dengannya di dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, Imam Nawawi, Imam Syafi'i silap sebab dekat selalunya. Baik, jadi ya, dalam bab ini adalah menjelaskan tentang ujian orang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Ujian ni dia disebut di sini adalah ujian yang berbentuk musibah, kesulitan, kepayahan, ya, kelaparan, kekurangan harta benda, dimusuhi, diperangi, dibenci, dihalang, dicemuh, dihina, dituduh, digelar berbagai-bagai. Ini adalah semua ujian-ujian yang berbentuk sesuatu yang tak diundang, tak disukai oleh kebanyakan manusia. Tapi bagi orang yang beriman, ujian seperti ini dia hadapi dengan penuh kesabaran, penuh keredaan, dan dia tidak menjadikan itu sebagai satu alasan untuk dia berundur daripada mengikut syariat Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, diteruskan oleh para du'at di sepanjang zaman. Baik, kemudian Nabi SAW mengumpamakan seorang mukmin dengan dahan tanaman yang sentiasa ditiup angin sehingga condong dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Nabi SAW buat perumpamaan. Ya, seorang mukmin yang sering dipuji ini seperti apa? Masalul mu'mini kamasaliz zar'i la tazalur rihu tumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala'u. Ya. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman yang sentiasa tercondongkan oleh hembusan angin, dan seorang mukmin itu sentiasa mendapatkan ujian. Ya, tak pernah dia tak diuji. Berbagai ujian. Setelah satu ujian datang ujian lain. Habis satu ujian datang ujian lain. Ya. Apa tujuan ujian itu? Untuk menaikkan level keimanan kepada Allah. Analoginya macam orang main game. Main game ni yang hebat lah. Level 1 ke level atas sekali? Atas betul kan? Mula-mula senang, naik susah sikit, sampai paling payah lah. Dia melepasi semua dia berjaya. Itu analogi untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Tapi tak dapat dibandingkan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, wa masalul munafiqi kamasali syajaratil azri la tahtazzu hatta tastahsid. Manakala perumpamaan seorang munafik pula seperti pohon arz, iaitu ya, pohon yang dikenali di masyarakat bentuknya mirip seperti pohon cemara. Ya, pohon yang tegak, kokoh, lurus, berdiri dan tidak bergerak walaupun ditiup angin. Kaku gitu. Ya, yang tidak bergerak sehingga dia ditebang untuk diambil hasilnya. Orang mukmin ni sentiasa diuji. Seperti apa? Pohon yang ditiup dia bergerak ke mana arah angin itu. Dia tak pernah diam dia. Datang angin bergerak lagi dia. Ya, begitulah seterusnya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, masalul mu'mini kamasali khamatiz zar'i yafi'u waraquhu min haitsu atatha ar-rihu tukaffi'uha fa iza sakanat i'tadalat wa kadzalika al-mu'minu yukaffa'u bil bala. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman. Ya, tanaman ya, yang meletus. Ya, daunnya bergerak-gerak. Ya, setiap kali tertiup angin yang mencondongkannya. Angin tiup, dia pun bergerak dan dia condong. Ya. Apabila angin berhenti berhembus, tanaman itu kembali tegak berdiri. Ya. Maknanya dia berjaya menghadapi ujian itu. Dia tetap balik pada asal dia. Dia tak patah, dia tak tumbang, dia kembali kepada prinsip asalnya. Tegak dia berdiri dengan kukuh kuat, terhunjam kuat akarnya ke dalam bumi, menyulang tinggi ke langit. Ya, ujungnya naik ke atas. Fa iza sakanat i'tadalat wa kadzalikal mu'minu yukaffa'u bil bala wa mathalul kafiri kamathalil azra wa mathalul kafiri kamathalil arzadi samma mu'tadilatan
Ya, mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allah idza syaa. Demikian jugalah pula di perumpamaan orang, ya, perumpamaan orang kafir pula ada seperti, ya, pohon arus yang kokoh dan tegak sehingga Allah mematikannya ketika dia menghendaki perkara tersebut. Jadi kaedah permisalan perbandingan tak sama. Orang mukmin dia sentiasa diuji, tetapi dalam ujian itu dia dapat melepasi semua ujian tersebut. Dia kembali pada prinsipnya, tidak tergoyahkan, tetap pendiriannya, terus istiqamah di atas ketaatan pada Allah. Makin dekat dia pada Allah. Kebalikan daripada itu, orang kafir ya seperti pohon yang kokoh dan tegak, ya, kemudian Allah mematikannya ketika dia menghendaki itu. Baik. Jadi ini di antara perumpamaan yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi salah seorang, ya, yang bernama Al-Muhallab rahimahullah menjelaskan makna hadis tersebut. Hal ehwal orang mukmin digambarkan selalu mematuhi perintah Allah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia senang dan dia bersyukur atas hal itu. Ini hadis yang sebelum ni, ajaban ni. Dan apabila mendapatkan musibah, dia bersabar dan berharap mendapat kebaikan darinya. Jadi sentiasa di sebalik ujian dan musibah, dia harap kebaikan yang Allah akan, ya, persiapkan untuk dirinya. Baik. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang dalam hidup ini, ya, mengajar kita tentang bagaimana kita membuat pilihan dalam bersikap terhadap ujian yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hanya ada dua pilihan, yaitu sama ada kita bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah, atau kita kufur dengan nikmat kurniaan Allah, atau kita bersabar dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah, atau kita, ya, berkeluh kesah, ya, tidak redha, bahkan sampai ke puncaknya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis tadi. Orang beriman akan mendapatkan banyak ujian. Ya. Ingat lagi kaedah Allah sebut dalam Quran. Ahasiban nas wa ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu nak dibiarkan begitu saja dengan berkata, oh, kami dah beriman, ya, sedangkan belum diuji. So, ya. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan banyak ujian, baik pada badannya, keluarganya atau hartanya. Ujian-ujian itu, ya, berfungsi untuk sebagai apa? Menghapus dosanya dan untuk mengangkat darjatnya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. 2 daripada 9 sekurang-kurangnya, betul kan? Jadi Allah nak hapuskan dosa dia, angkat darjat. Jadi tersirat daripada situ apa? Masuk syurga. Sedangkan orang kafir, sedikit sekali di antara mereka mendapatkan ujian berupa musibah. Betul kan? Tengok negara orang kafir, kaya dia, maju lagi, kalah negara orang Islam. Teknologi dia tak dapat lawan. Dia dah sampai ke bulan bagai-bagai, ke angkasa, mereka satelit bagai-bagai, menguasai teknologi dunia. Negaranya sangat maju, tak terkejar oleh kita. Tengok negara Amerika, maju bukan main dia. Betul kan? Tengok negara Eropah, Perancis, Jerman, England, maju-maju. Ya, negara Islam, dunia ketiga banyak. Belah-belah Afrika, miskin, masih hidup. Ya, rumah terbuat daripada tanah, terbuat daripada bulu, kayu. Ya. Berjalan masih berkaki ayam. Sumber air, ya, jauh ketinggalan. Masih lagi menggunakan perigi, teraga. Nampak tak? Allah uji orang mukmin susah hidup dia, ya, terkebelakang, ya. Jadi Allah berikan nikmat pada orang kaya ni, musibah sedikit saja berbanding dengan, ya, orang Islam. Itu dari sudut generality, secara umumnya, ya. Sedangkan orang kafir sedikit sekali mendapatkan ujian berupa musibah. Walaupun mendapatkan banyak musibah, tetap saja tidak menghapus dosa-dosa dia. Orang kafir pun dapat musibah, betul kan? Tapi musibah yang Allah timpakan pada mereka itu sebagai apa? Azab. Ya, tak terhapus dosa-dosa dia, tak terangkat darjat, bahkan makin dihinakan oleh Allah. Ya. Ini dia perbezaan. Jadi jangan kita mempersoalkan segala ujian daripada Allah. Kenapalah kita orang Islam ni Allah uji sampai begini sekali? Orang kafir, Masya Allah, nikmatnya hidup dia, kaya-kayanya, mewahnya, ya, canggihnya hidup mereka, jauhnya
terkedepan dia dalam seluruh urusan dunia berbanding dengan kita. Jangan risau. Sebab itulah sunnatullah yang telah disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi musibah ini yang menimpa seorang hamba merupakan apa? Bukti cinta Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nabi SAW bersabda, Inna izamal jazai ma'a izamil bala, wa inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Ya, wa man sakhita falahu sakhat. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh pahala yang besar itu disertai dengan ujian yang besar. Jadi kalau nak dapat pahala besar, maka ujiannya juga besar. Memanglah. Dalam urusan dunia juga tengok. Siapa yang nak mencapai kejayaan, dia mesti usaha lebih. Betul kan? Nak mendapatkan, nak dapat dunia umpamanya. Katakan dia set target pendapatan sebulan adalah 10,000. Sama tak dengan usaha yang orang target pendapatannya sebulan 1,000? Takkan sama. Ya. Tentu yang 20,000 tadi usahanya berkali ganda. Betul kan? Itu contoh. Jadi begitu jugalah. Ya. Pahala yang besar disertai dengan ujian yang besar. Takkan duduk saja tak buat apa dah dapat pahala besar. Ya, tak masuk akal nama dia. Ya. Tak buat kerja apa-apa dapat gaji. Tak mungkin. Dan sungguh jika Allah menyintai suatu kaum, maka dia pasti menguji mereka. Jadi kalau kita diuji, itu maknanya Allah cinta. Ya. Kemudian ini kaedah yang sangat agung hadis ini. Siapa saja yang redha atas ujian itu, maka dia mendapat keredaan Allah. Itu prinsip yang pertama. Ya, Allah uji kita, maka redha. Dan siapa saja yang marah, tak redha, murka dia atas hal itu, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Ini penting. Sebab ada orang bila diuji dia marah. Marah-marah. Sakit sikit dia menengking orang. Dia marah sana sini. Sebagaimana kita sebut di awal mukadimah sebelum ini. Dia marah kepada sakit. Sakit tu dia marah. Sakitnya. Bila nak sembuh ni. Bahkan dia marah kepada yang mendatangkan sakit itu. Dia berkeluh kesah. Yang mulutnya tak berhenti, wiridnya marah. Amarah dia padahal dia sakit. Adakah dengan marah dapat menyelesaikan kesakitan dia? Menambahkan lagi kesakitannya. Menunjukkan apa? Dia tidak redha. Menunjukkan apa? Imannya makin menipis. Sungguh kasihan orang seperti ini. Ya. Jadi jangan sekali-kali memiliki sifat yang bertentangan dengan pesanan Nabi SAW ini. Nabi SAW sebut, perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman yang sentiasa tercondongkan oleh hadis ini. Sungguh pahala yang besar itu disertai dengan ujian yang besar. Dan sungguh jika Allah menyintai suatu kaum, maka dia pasti menguji mereka. Ni Allah cinta. Cinta kepada siapa ni? Kaum yang diuji ni. Orang yang beriman. Jangan salah faham lah. Allah datangkan ujian pada orang kafir bukan tanda Allah cinta. Tak. Allah murka. Tapi ini khusus untuk orang yang beriman. Jadi jangan sekali-kali dia mencemooh, mencela sakit yang dideritainya. Apa yang perlu? Sabar, redha dan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Dan hendaklah diingat bila kita diuji dengan musibah, sungguhnya ada lagi musibah yang lebih besar. Siapa? Yaitu para anbiya. Dan orang-orang soleh adalah orang yang paling besar sekali, paling berat ujian yang Allah timpakan pada mereka. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Lalu beliau SAW jawab, al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dini. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ya, para nabi, jawab Nabi SAW. Ya. Dan kita telah pernah sebelum ini mengisahkan beberapa orang Nabi SAW ketika kita mentadaburi Al-Quranul Karim, khusus pada surah-surah yang menjelaskan tentang kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bagaimana ujian yang Allah timpakan pada mereka,
kesulitan dan kepayahan. Ya, rasul-rasul semua diuji dengan kesulitan dan kepayahan. Yang paling ketara apa? Mendakwahkan tauhid, mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah. Dan mereka juga diuji dengan kepayahan dari sudut kesulitan dalam nikmat dunia. Ya. Hanya sedikit di antara para rasul itu Allah beri nikmat dia yang berlimpah ruah dalam urusan dunia. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, ada pun rasul-rasul lain, ya, mereka berada dalam situasi yang sederhana, sangat sederhana. Ya. Bahkan mereka berpindah randah dari satu daerah, satu negeri ke negeri yang lain, berpindah-pindah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, betul kan? Berpindah dia. Ya, dikejar oleh Firaun. Ketika dia tak sengaja membunuh seorang lelaki Kipti, keluar daripada negeri Mesir, pergi ke bumi Madian. Ya, ditakdirkan bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan begitu seterusnya kisah para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam daripada bumi Iraq, negeri Kan'an, Kaldan, pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, pergi ke mana? Baitullah Al-Haram, betul kan? Mekah. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri. Masya Allah. Jadi kita kalau diuji, apa sangat nak dibandingkan dengan para rasul alaihi wassalam, tak terbanding langsung. Sebab itu bila diuji, bandingkan dengan orang yang lebih berat ujian, iaitu para anbiya. Kemudian golongan yang lebih rendah daripada mereka, kemudian golongan yang lebih rendah daripadanya. Allah menguji seseorang sesuai dengan kadar keimanannya. Ini rumus ujian, mindset yang patut kita letak dalam minda kita. Ya, auto accept. Ya, auto accept bahawa bila diuji, maka itu tanda Allah nak naikkan darjat. Tanda Allah sayang kepada kita, sebab itu Allah uji. Kalau Allah tak uji kita, maknanya apa? Allah melepaskan kita. Berbuat apa yang kamu nak buat. Akhirnya kita lalai, alpa, leka, akhirnya makin jauh daripada Allah. Ya, Allah uji kita tidak dengan musibah, tapi uji dengan apa? Nikmat. Sebab nikmatlah yang banyak menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia para pemimpin-pemimpin yang menentang dakwah Rasul-Rasul alaihi wassalam. Semua sangat melimpah ruah nikmat dunia yang Allah beri pada mereka. Tengok di zaman Nabi SAW yang menentang siapa? Orang kaya, betul kan? Para pembesar yang memiliki kedudukan terhormat, membuat keputusan dan seumpamanya. Begitulah sunat Allah di sepanjang perjalanan hidup. Yang mendapat nikmat banyak inilah yang sering menentang, yang sering lalai, ingkar, ya, take for granted terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW tadi, jika imannya kuat, maka dia mendapatkan ujian yang berat. Ya, jadi ingat, bila diuji dengan ujian yang berat, sakit dan sebagainya, yang berpanjangan, bersangatan, ingat, itu adalah good news. Ya, good news, busyra lakum. Jangan ingat kebalikan daripada itu. Tapi rata-rata orang dia tak nampak perspektif itu. Sebab apa? Dia tak belajar tentang apa? Tuhfatul Bahri. Tentang fiqhul marid. Tentang fiqh berkaitan dengan sakit, kasihan, asyik mengeluh aja, ya, asyik berungut aja. Bila orang datang balik anak-anak semua duk mengadu pada anak tu sakit. Tak perlu. Ya, bahkan yang terbaik ketika kita sakit, jangan menzohirkan, menampakkan sakit kita. Sembunyikan biar orang tak terkesan, supaya orang bergembira. Dia balik daripada jauh nak jumpa mak ayah dia tengok mak ayah dia sihat, suka dia. Tengok ketika Nabi SAW, ya, beberapa hari sebelum wafat, Nabi SAW tengok sihat, betul kan? Para sahabat seronok tengok Nabi SAW sihat, senyum pada para sahabat. Ya, Nabi SAW memberikan motivasi pada para sahabat, jangan sedih. Ya, Nabi pun bangun pada hari itu, dapat pergi. Kemudian lepas tu Nabi SAW sakit, sampailah kewafatan Nabi SAW. Ya. Dan seseorang hamba tidak terlepas daripada ujian sehingga dia dibiarkan berjalan di atas bumi tanpa memiliki satu dosa pun. Jadi diuji itu adalah untuk membersihkan diri kita sebelum bertemu dengan Allah. Nikmat tak? Ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah terhapus seluruh dosa. Semua kita termasuk dalam hadis ini. Bersabar, redha, berjalan sesuai aturan syariat, maka Allah bagi kita pahala. Kemudian kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, Nabi SAW adalah hamba yang paling besar sekali ujiannya, paling berat sekali sakitnya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
aku belum pernah melihat seseorang yang sakitnya lebih berat daripada sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau belajar sirah, pasti kita akan terkesan dengan peristiwa ini. Berapa ramai di antara kita yang menganggap Nabi SAW wafat dalam keadaan biasa, sakit ringan? Tak. Ni istilah sakit di ward ICU ni, kalau ada hospital macam sekarang ni. Nabi SAW berada dalam kategori ICU. Apa bukti? Ni, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita. Aku menjenguk Rasulullah SAW yang sedang menderita sakit demam. Demam panas, betul kan? Demam yang sangat. Aku menyentuh tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh demam engkau ini sangat parah." Nampak tu? Sangat parah. Bukan demam biasa macam kita ni. Ya, sama-sama sikit aja. Dah pergi jumpa doktor, minta MC. Tak nak pergi kerja. Purposely. Ya, memanglah doktor akan bagi MC. Sesama asyik bersin aja. Padahal kalau dia bekerja boleh je. Nak tak nak je. Guna itu sebagai alasan. Ya. Demam sikit aja dah tak pergi masjid. Padahal boleh lagi berjalan. Bukan berjalan pun. Ada motosikal lagi. Ya. Tak nak, kenapa tak pergi masjid? Ya, tak tahan lah nak duduk lenguh sakit pinggang. Tak boleh duduk lama. Kau duduk tercegat tengok depan TV tu boleh berjam-jam. Inilah dia manusia. Betapa ruginya. Ya, jangan jadi orang yang berada di usia tua. Usia di mana Allah Ta'ala membuka pintu lebar-lebar untuk mengampuninya. Tiba-tiba dia berbalik melakukan amalan-amalan yang mendatangkan dosa ini tak diampunkan. Dia isi usia tua dia dengan maksiat. Dia dengan keluh kesah, dengan tak redha. Padahal saat itu ada critical situation. Cukup dia ingat hadis Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik." Rata-rata umat aku 60 hingga 70. Jadi buatlah ya sesuai perilaku, sikap, tindakan, amalan sesuai dengan umur 6 hingga 70. 60 hingga 70. Jangan berlagak 60 hingga 70. Amalan orang muda. Pantang ada 2 grup je, merata pergi ikut. Ya. Without purpose. Nak seronok aja. Bergeng-geng, berkumpulan, bergerup. Atas nama kumpulan itu, kumpulan ini. Ya. Jalan. Bergadang. Habis masa. Umur berapa? 60, 65, 70. Ya Allah. Padahal itu adalah saat yang sangat kritis. Kata Nabi SAW, rata-rata umat aku berada pada julat itu aja. Maknanya kita kena berhati-hati, sangat teliti bila berada umur 60 hingga 70. At any given time, ya, titik noktah akan sampai. Ya, full stop, berhenti ya. Ya, jadi berhati-hati. Ya, kemudian apa kata Nabi SAW terhadap ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sungguh demam engkau ini sangat parah." Benar kata Nabi SAW. Sungguh demamku ini sama seperti demamnya 2 orang daripada kamu. Maknanya apa? Sakit Nabi SAW tu 2 kali ganda. Sakitnya umat dia 2 kali ganda. Kalau kita demam, Nabi SAW tu 2 kali lagi sakit demam kita yang parah. Nampak tak? Tapi Allah berikan apa kepada Nabi SAW? Kesabaran tahap tinggi. Nabi bersabar menghadapinya. Sebab apa? Nabi SAW, ya, sebab dia adalah Rasul. Imannya, ya, sempurna. Tak macam imam kita, betul kan? Naik turun. Jat naik, jat turun. Ya. Ada lagi tak percaya, tak yakin. Walaupun hadis dah baca banyak lah. Dia dah baca ni jaminan 9. Tak yakin lagi. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, "Aku menyahut hal itu dikarenakan engkau mendapat 2 pahala." Beliau menjawab benar. Yang Nabi SAW jawab benar. Kenapa dilipat gandakan sakit tu? Allah lipat gandakan pahala untuk Nabi SAW. Ya, lesson learn apa dia? Supaya umatnya jangan mendatangkan alasan. Kamu diuji sakit begini, Nabi SAW lagi ganda, 2 kali ganda pada kamu. Padahal Allah boleh saja patutnya kalau ikut alasan akal. Sebab tu agama tak boleh pakai akal. Ini kan boleh pakai akal ni. Patutnya Nabi SAW mati dalam keadaan yang paling mudah, paling senang. Sebab Nabi SAW tidak langsung ada dosa. Nabi SAW makrifatnya kepada Allah tidak ada bandingan. Kemuncak makrifat mengenali Allah. Langsung bertemu dengan Allah. Dapat apa? Perintah solat. Melihat syurga, melihat neraka. Semuanya apa yang Allah bagi pada Nabi SAW. Tapi Allah datangkan juga ujian sakit. Ya, bahkan 2 kali ganda daripada sakit yang kita hadapi. Bagi kita yang paling ekstrim sakit. Ya. Ya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda,
ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim pun yang tertimpa, tidaklah seorang muslim yang tertimpa diuji dengan hal yang menyakitkan, baik itu berupa penyakit ataupun yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dengannya perkara itu dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya pada musim gugur. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang penekanan hal yang berkaitan dengan akibat yang diperolehi dan diraih oleh orang yang diuji dengan sakit. So kalau kita dapat maklumat ini semuanya, maka selamat tak kita ketika berinteraksi dengan sakit? Selamat, sebab kita telah mempersiapkan minda kita. Bila minda telah dipersiapkan, maka tindakan juga dipersiapkan, sikap juga dipersiapkan, maka akan hati pun akan dipersiapkan. Maka kita bersiap sedia at any given time. Pada situasi apa pun Allah uji. Allah uji kita, contohnya hilang pekerjaan, kita bersabar, bersabar, cari jalan bagaimana nak survive. Contoh, Allah uji dengan sakit seperti dalam perbahasan ini, maka kita bersabar, di samping kita berusaha. Boleh kan? Berusaha, sebab setiap sakit ada ubatnya. Kecuali apa? Mati. Jadi Nabi SAW menjelaskan banyak hadis-hadisnya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku menjenguk Rasulullah SAW yang sedang menderita demam. Tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri pula datang. Aku pun meletakkan tanganku di atas badan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tanganku dapat merasakan panasnya walaupun hanya menyentuh selimut beliau. Biasa kalau panas sangat kan, sampai berbahang. Haba yang terperangkap yang dibebaskan oleh tubuh badan orang yang demam ni, selimut tebal, dia keluar bahang daripada selimut tersebut, panas sekali. Lebih panas daripada bahang api bakaran orang demam. Siapa yang pernah, barangkali semua kita pernah melalui demam yang sangat panas, betul kan? Masya Allah. Ketika itu nak buat apa pun tak boleh, nak baca Quran memang tak boleh lah. Bawa makanan sedap di atas dunia, dimasak oleh chef yang paling hebat, tak teringin, tak boleh langsung tengok pun tak boleh. Jangankan nak rasa. Ketika tu semua nikmat hilang. Handphone, mak sini nak tengok mesej, langsung tak boleh tengok, berpindah ni mata, betul kan? Ketika darah yang sangat panas tu, apa mana dia? Darah kita panas, barangkali speed dia laju, barangkali lah, Wallahu'alam. Ini kedoktoran. Agaknya kalau buat analogi, macam arus air yang sangat deras, bergerak begitu laju, menghentam apa saja yang berada di depannya, semua dilanggar, tak terkendalikan. Tu. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguh parah demam yang menimpa engkau. Teruk betul ni demam ni. Lalu Nabi SAW menjawab, demikianlah keadaan kami para Nabi. Ujian yang menimpa kami berlipat ganda, bagaimana pahala kami juga berlipat ganda. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah golongan manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para anbiya, para nabi. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Summas salihun. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al-aba'ata yuhawwiyuha, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birraha. Setelah itu siapa? Orang soleh. Sungguh salah seorang daripada mereka diuji dengan kemiskinan jika tak memiliki pakaian apapun kecuali kain yang disatukan bahagian hujungnya. Dan sungguh salah seorang mereka sangat bergembira atas musibah yang dialaminya, sebagaimana salah seorang daripada kamu gembira kerana memperolehi kelapangan. Inilah yang kita nak bentuk diri kita. Ketika kita berinteraksi dengan ujian, nikmat, sama sikap kita ketika diuji dengan musibah. Musibah apa? Sakit. Dua-dua tu sama. Itulah kembali kepada tajuk tadi, pada bab yang ke-3, iaitu sakit adalah nikmat, adalah anugerah. Ni sekarang ni tajuk ni nak betulkan apa ni? Nak fine tune ni cara berfikir ni supaya betul. Kalau tak betul, the rest tak betul juga. Ibarat kita tukar tayar kereta 4-4 yang baru. Apa perlu kita buat? Di kedai tayar tu dia buat apa?
dia akan buat alignment, dia akan buat attunement, dia akan buat line balancing. Baru kereta tu boleh berprestasi. Begini. Kalau kita nak berprestasi dalam hal keimanan, maka kita kena tune dulu cara berfikir tu. Betul. Datanglah apa pun. Left datang musibah, right datang nikmat. Accept. Terima. Ya. Tak ada prinsip, reject. Tak ada. Letak barrier. Tak mau. Terima dengan penuh keimanan. Sebab hidup adalah ujian. Ini adalah dipanggil tools, alat-alat yang perlu ada sebagai apa? Penapis, sebagai filter, sebagai weapon untuk kita menghadapi segala apa yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka life is very easy for us to navigate. Senang kita nak adjust diri kita. Ya, betapa banyak orang yang ketika senang, kemudian diuji dengan susah, dia tak dapat menghadapinya. Sehingga at the end, what happened? Terjun ke sungai, terjun ke laut daripada jambatan Pulau Pinang. Terjun tak mati. Dia panjang lagi umur, ada orang pula terjun selamatkan dia. Ada orang putus asa, bakar badan, tak tahan panas, tak tahan pula panas. Bunuh diri dengan pakai api. Guling-guling pula padam. Tu. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan dia. Kalau mati lagi itu, mati bunuh diri. Finna. Waliyahzubillah. Ya. Jadi kalau kita ada semua prinsip-prinsip ini, kaedah-kaedah yang diatur oleh syariat, maka kita akan memiliki sifat. Tak akan ada agama melainkan Islam saja yang mengajar kaedah-kaedah ini. Betul kan? Kaedah lain tak ada. Melainkan mereka guna akal dia. Oh, ini kena guna psikologi. Oh, ini kena guna counselling. Islam lebih dulu lagi daripada itu. Sebab itu kita umat Islam dituntut, diwajib read Al-Quran with understanding. Not just for the sake of, oh saya dah khatam dah 70 kali sepanjang usia saya khatam Quran. You understand or not? Zero. Apa perbedaannya? Khatam Quran tapi tak faham. Al-Quran as a reference, as a guide for you to navigate your life until end of your life. Quran aja sampai mati. Macam mana nak mati, nak menghadapi mati tu. Allah bukan jelaskan saja tentang sampai mati, selepas mati pun Allah terangkan. Tapi kalau baca Quran tak faham, macam mana nak tahu? Itu yang gagal. Wirid, zikir, Masya Allah, istiqamah dia. Ya, tapi bila datang ujian, gagal. Kenapa? Kerana tak memahami. Inilah yang penting adalah understanding. Masalah umat Islam ni, dia tak faham agamanya dengan cara yang sesuai dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita selalu sebut perkara ini. Ya. Umat Islam wajib mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Menunaikan 5 hak. Beriman, membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan dia. Ni wajib bagi dia. 6 option. Mengajak orang kepadanya, menyampaikan, mengajar. Ini fardu kifayah. Yang ini wajib. Betul kan? Sebab Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk diamalkan. Bagaimana kita nak beramal? Contoh Quran bertebaran ayat menjelaskan tentang ujian. Kalau kita baca beberapa ayat, kita faham, menerusi tafsiran, buka kita tafsir, ya, insya-Allah kita akan terpandu hidup kita. Tak akan terbabas. Kalau terbabas, we back on track. Kita calibrate balik diri kita. Tapi kalau baca tak faham, inilah masalahnya. Yang disungguh-sungguhkan apa? Taranu, tak duit, tunggu dia. Padahal cukup sekadar yang kadar yang perlu. Ni bertakaluh, berkoyak-koyak. Bukan main sengit sana sengit sini. Lagu bukan main lagi. Ini telah memalingkan fungsi Al-Quranul Karim. Sepatutnya banyaknya. Ya, patutnya kuliah-kuliah yang berkaitan dengan Al-Quran ni patut mengajak umat untuk memahami. Ya. Tafsir Quran itu patut, wajib. Di setiap masjid wajib diperbanyakkan tentang kuliah yang berkaitan dengan bagaimana nak memahami Al-Quranul Karim. Ustaz A mengajar, ya, tafsir surah Al-Fatihah. Kita bagi. Ya. Kita bagi Ustaz. Okey Ustaz, silibus Ustaz untuk tahun ini 2021, right from January until December, Ustaz habiskan, ya, iaitu surah yang pertama sampai surah yang ke-7. Ustaz B, surah ke-8 sampai surah ke sekian. Habis tak?
Habis. Tapi masalah masjid dia tak ada silibus. Ni masalah dia. Ikut ustaz tu nak mengajar apa? Sepatutnya masjid dia kena ada silibus. Surau dia kena ada silibus. Perkara pertama wajib belajar akidah. Akidah nombor satu. Kita apa akidah ni? Akidah yang berjalan di atas mazhab salaf. Ya. Kemudian bab fiqh sudah tentu. Fiqh yang wajib diaulakan dulu apa? Fardu ain. Ya, fardu ain. Wajib lepas. Bab taharah. Ya, berwudu. Puasa nanti dulu, solat dulu. Solat. Puasa dia senang. Solat dia bayar, betul kan? Bukan hanya belajar solat itu secara gerakan fizikal. Bukan hanya solat itu dari bersah batal, tak. Iaitu memahami. Baru boleh menjiwai. Baru boleh menghayati. Baru boleh merasa nikmat khusyuk. Ni baca tak faham. Ya, ketika baca contoh doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Tak faham. Boleh aja faham. Ya, kalau kita aja slow and steady setahun intensif. Ya, tentang tahsin. Ya, memperbaiki tentang solat. Dalam solat itu semua terkandung 3 perkara untuk pembentukan pribadi yang menakjubkan. Betul kan? Ya, tarbiyah hati, tarbiyah lisan, tarbiyah perbuatan. Mengajar erti disiplin, ya, ketundukan, ketaatan, penyerahan diri, keredaan terhadap Allah. Masya Allah, semuanya masuk dalam solat. Sebab itu solat dia tiang agama. Barang siapa yang solatnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka solat itu akan menyelamatkannya dalam urusan keluar daripada solat. Ya, Masya Allah. Baik. Dia panjang kalau nak diuraikan perkara itu. Sebab itu wajib. Ya, bagus. Setiap masjid, surau buat satu silibus. Every year, bayangkan kalau 5 tahun habis silibus tu, seolah-olah dia keluar nanti daripada 5 tahun kuliah secara bermodul, secara bersilibus, menyamai degree yang belajar di universiti. Bahkan lebih lagi. Sebab apa? Belajarnya tiap hari. Kuliah maghrib ada, kuliah subuh ada. Bayangkan kalau ada silibus. Ya, dan silibus adalah diatur sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak. Ya. Ikut ustaz lah nak mengajar apa. Kadang ustaz mengajar, dia bukan mengajar sangat pun. Dia ceramah, dia cerita itu, dia cerita urusan itu, cerita isu semasa, cerita yang tak ada kena-mengena. Ya, sampai bila orang tu nak jadi alim? Sampai bila? Seorang tak akan jadi alim, tak akan dapat manfaat kalau tidak belajar secara berkitab. Belajar tafsir Quran. Right from beginning until end. 5 tahun habis khatam Quran. Dengan pemahaman. Kemudian pergi pada perincian. Atur. Level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa. Ya. Habis. Akidah. Mula-mula nak belajar apa akidah? Kita akidah salah. Belajar. Ya, kitab karangan yang telah kita sebut sebelum ini. Belajar. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berakidah. Bagaimana Imam Malik rahimahullah berakidah. Bagaimana Imam Abu Hanifah berakidah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal berakidah. Kitab mereka ada semuanya. Kemudian turun kepada murid-murid mereka. Belajar. Kitab akidah ulama-ulama salaf. Fiqh. Kita mazhab Syafi'i, Nusantara, belajar. Ya, daripada matan yang ringan. Ya, ambil dulu fardu ain dulu. Yang fardu ain dulu. Ya. Sebab kalau yang ni tak lepas, tiba-tiba pergi ajar bab fiqh siasah syariah lah. Ya, belajar bab fiqh jinayat lah. Dia bukan ada otoriti untuk menegakkan hukum jenayah tu. Bukan fardu ain untuk dia. Fardu kifayah. Ya. Fardu ain tak lepas lagi. Ya. Solat pun tak tahu lagi hukum. Kalau terlebih rakaat nak buat macam mana? Ya, kalau imam terlupa nak baca surah Fatihah nanti nak buat macam mana? Imam terlupa kamu nak buat macam mana? Ni banyak berlaku. Imam terlupa, dia pun terlupa juga. Padahal dia tahu imam ni kurang rakaat, tapi dia sama dia bagi salam dengan imam. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Padahal kalau dia belajar tentang hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah, dia tahu. Ini kena ingatkan imam ni. Ya, macam mana nak ingatkan? Subhanallah. Ya, kalau imam bagi salam, tak cukup rakaat, dia naik. Dia tambah lagi satu. Nampak tak? Ini banyak berlaku. Dia menyedihkan. Ya, yang fardu ain tu dia tak nak belajar, dia pergi belajar perkara-perkara yang ya, bukan menjadi kewajipan baginya lagi. Masya Allah. Baik, balik. Jadi ini adalah hal beberapa perkara yang dijelaskan di dalam perkara ini. Ya. Jadi, ya, perkara penting yang nak ditekankan dalam bab ini adalah iaitu ujian orang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Ya. Baik. Kemudian
Ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang kisah seorang wanita. Ini kita dah pernah sebut dah, tapi sebab pengarang letak di sini. Tapi sebelum tu kita tengok tentang contoh teladan yang sangat agung yang pernah kita sebut tentang kisah apa? Nabi Ayub alaihissalam. Ini contoh Rasul yang terkedepan bila dibagi contoh ujian kesabaran yang sangat agung, yang menakjubkan. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam Allah Ta'ala uji dengan menderita sakit selama berapa tahun? 18 tahun. 18. Masya Allah, 18 tahun sakit. Ya. Sehingga ahli keluarga dia pun tak mengambil endah daripada dia. Ya. Hanya yang dekat-dekat saja mendekatinya. Baik. Ya. Bagaimana dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itu, maka Allah kemudian menyembuhkannya dengan cara yang sangat mudah. Betul kan? Allah perintahkan hentak kaki. Ya, hentak kaki ke bumi. Urkut birijlik, dengan kaki kamu getuk, hentak air memancar daripada tapak kaki kamu tadi, akibat hentakan mandi, minum, sembuh terus. Nampak tak? Itu adalah daripada Allah Ta'ala yang menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, ya, untuk menguji dan menjadi contoh teladan bagi kaumnya dan juga orang-orang yang datang setelahnya. Masya Allah. Baik. Itu adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam secara ringkas. Maka bolehlah kita rujuk di dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam sirah para anbiya. Baik. Kemudian kisah yang satu lagi yang selalu kita pernah sebut berkali-kali adalah kisah tentang wanita hitam yang datang jumpa Nabi SAW. Mengadu sakit apa dia? Epilepsi. Dia mengadu pada Nabi SAW. Ya, wanita tu datang. Dia wanita Ansar. Dia demam. Ini penyakit yang lain pula ni. Penyakit demam. Ada juga. Dia kes yang lain. Ini adalah kisah salah seorang yang mendatangi Nabi SAW daripada kaum Ansar. Penyakit demam. Dia demam. Dia mengadu pada Nabi SAW. Nabi SAW bagi dia juga dua pilihan. Apa kata Nabi SAW? Ma syi'ti in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Terserah pada kamu. Jika kamu mahu, aku akan memohon kepada Allah agar dia menyembuhkan kamu, mensihatkan kamu. Namun jika kamu bersabar, kamu akan masuk syurga. Wanita itu berkata apa? Kalau begitu aku memilih untuk bersabar. Aku tidak akan menggadaikan jaminan masuk syurga, yakni dengan kesihatan di dunia. Masya Allah. Jadi kalau orang ziarah kita sakit, dia kata sabarlah pakcik, maka kita berterima kasih pada dia. Walaupun kita dah tahu dah, kita dah kerap orang nasihati sabar. Kebanyakan orang datang tentu nasihat sabar, betul kan? Kalau orang yang faham tentang agama. Jangan kita marah pula pada dia. Apa sabar-sabar? Aku tahu, sabar ni tahu, tapi tak sabar dia. Berterima kasih. Sebab tu di antara adab orang yang datang menziarahi, memberikan khabar gembira. Ya, memberikan motivasi, dorongan, semangat. Kalau boleh kita ceramah pada dia. Dia dah belajar ni, ceramah pada dia. Haji yang risau, insya-Allah. Semua kita Allah uji. Ya, ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan kesenangan. Tetapi orang yang hebat di sisi Allah adalah orang yang berjaya melaluinya dengan sesuai aturan syariat. Mudah-mudahan haji termasuk dalam perkara ini. Boleh tak saya izinkan saya untuk beri nasihat sedikit pada haji? Bukan hanya pada haji, juga untuk saya. Boleh? Kita sebutlah. Ya. Sebab tu kalau kita ada ilmu tentang ini, Masya Allah, berbahagia tak orang yang kita ziarahi itu? Berbahagia dia dapat manfaat daripada kita. Dan kebanyakan orang datang, biasanya dia berkata apa pada orang sakit tu? Macam-macam kadang dia cerita urusan dunia yang tak berkaitan dengan orang sakit tersebut. Barangkali nampak orang sakit itu mendengar, tapi barangkali dalam hatinya dia stres. Bercerita tentang bab-bab, kadang-kadang datang bertanya dalam urusan dunia. Macam mana bisnes kita itu hari? Haji sakit ni, nanti kalau sihat kita sambung balik perbincangan kita. Bercerita waktu tu. Ini bahana ni. Sebab apa? Tak faham tentang aturan syariat dalam menziarahi orang sakit. Masya Allah. Jadi ini hebatnya wanita ini. Dia kata apa? Aku pilih sabar. Tak akan aku gadaikan dengan syurga yang dijanjikan untukku. Dan yang menjanjikan ni siapa? Nabi SAW. Maka beruntung tak? Bertuah tak? Bertuah.
Kita walaupun Nabi SAW tidak bersama kita, tapi Nabi SAW tetap menjanjikan perkara yang sama. Dengan syarat kita percaya dan imani. Nabi SAW janji ni, menerusi 9 jalan. Kalau kamu ditimpa ujian, musibah, sakit atau apa saja, maka kamu bersabar, redha, berjalan dengan ketentuan syariat, tetap istiqamah melakukan ketaatan, maka kamu akan meraih seluruhnya. Ni, bukan satu, semua dapat. 9. Masya Allah. Jadi ini sungguh satu bab yang sangat penting. Ya, satu bab yang sangat penting. Ya, semoga kita berjaya meraihnya. Baik, itu adalah kemudian kesimpulan terakhir daripada penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk surat 58 ditutup dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam bab ini? Kamu melihat orang kafir sebagai orang yang paling sihat fiziknya. Orang kafir sihat. Betul kan? Cuba tengok orang kafir. Cara permakanan dia, jago. Pergi pejabat bawa botol air tu, apa, sky juice. Besar je botol dia. Orang kita buat apa? Mana teh tarik je. Pagi teh tarik, tengah hari teh tarik, petang teh tarik. Ya. Minum air gas, macam-macam lah. Ya. Teh ais macam-macam. Itu salah juga, betul, itu salah. Tak ikut aturan makanan sihat. Ya. Tak cukup dengan minum air, jaga minum air, makanan pun jaga. Ya. Kemudian tak cukup dengan itu, exercise. Balik kerja petang-petang exercise. Ya, pagi petang exercise. Tengok dah tua-tua pergi kat taman, penuh dengan dia je. Orang kafir, betul kan? Tu dah berjalan lagi, exercise. Bagus. Sihat dia, Allah bagi pada dia. Ya. Tu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tu kita tengok realiti di zaman sekarang. Ya. Orang Islam pula tak ikut aturan itu. Tak jaga kesihatan. Makan ikut dan dia. Obesity majoriti yang siapa? Orang Islam. Kat Malaysia lah. Ya. Makan siap malam. Tengah malam nak tidur, makan lagi. Ya. Bukan makan ringan, makan nasi. Nasi biryani lagi. Dekat restoran 24 jam. Kalian melihat orang kafir sebagai orang yang paling sihat fiziknya. Cuba tengok orang Jepun. Panjang usia. Sihat dia, kurus-kurus orang Jepun. Nampak? Ya. Sampai 100 lebih umur. Masya Allah. Ya. Namun sungguh mereka adalah orang yang hatinya paling sakit. Walaupun tubuh badan nampak sihat, cerdas, tapi hati mereka paling sakit. Sakit apa ni? Bukan sakit hati. Paling sakit apa? Hati mereka sakit apa? Kafir mereka kepada Allah. Itulah paling sakit, paling parah. Ya, gelap masa depan di negeri akhirat. Walaupun tubuh badan sihat, ya macam-macam suplemen dia makan. Ya macam-macam herbs dia makan. Jaga sungguh dia kesihatan. Sebab apa? Orang kafir hidup kena mati. Dia kalau boleh sampai menunggang langit, dia nak hidup. Ya. Sementara kamu mendapati orang mukmin sebagai hamba yang hatinya paling sihat. Meskipun terkadang badannya sakit-sakit. Memang Allah uji orang mukmin dengan sakit. Ya. Nampak? Hati sihat orang mukmin ni. Sekurang-kurangnya hatinya masih ada iman. Walaupun sebesar zarah, tapi masih sihat. Ada peluang untuk jadi sihat. Walaupun jasad dia sakit macam-macam. Ya. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika hati kamu sakit dan fizikal kamu sihat, hati sakit, anggota tubuh badan sihat, ya, di pandangan Allah keadaan kamu lebih hina daripada serangga. Tu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa faedahnya badan sihat? Umur 100 tahun, kulit gedut tidak. Mata tak payah pakai spek. Umur 100 tahun. Boleh lagi naik flight 13 jam pergi ke Los Angeles. Tahan dia. Kita yang muda ni bersakit pinggang bukan main lagi. Dia relax and steady. Makan, Masya Allah, menikmati. Tubuh badan sihat. Ada tak orang seperti ini? Ada, Allah puji dia. Ya, tapi hati sakit. Badan sihat, hati sakit. Apa beza? Maka seolah-olah permisalannya, ya, pada pandangan Allah mereka itu lebih hina daripada seekor serangga. Serangga yang paling kecil. Serangga yang paling kecil kita boleh nampak apa? Semut kecil. Semut api. Ya, ada lagi kecil daripada itu.
Lebih hina daripada serangga itu. Sebab apa? Sebab apa lebih hina daripada serangga? Serangga tu beriman pada Allah, kenal Allah. Betul kan? Serangga tu tunduk taat pada perintah Allah. Tak pernah dia langgar peraturan. Quran sebut, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi dengan cara mereka yang telah Allah ajarkan pada mereka. Haiwan dia tak pernah lari daripada aturan. Manusia dia lari daripada aturan. Tengok lelaki, manusia, penyakit yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Perempuan dia tak suka perempuan, suka pada lelaki. Pernah tak jumpa kucing dia suka sama kucing jantan sama kucing jantan? Pernah jumpa tak? Tak jumpa kan? Pernah tak jumpa kucing betina dia suka dengan kucing betina? Tak jumpa kita. Serangga begitu juga, dia tahu jantan betina. Yang mana patut dia berpasangan. Manusia bila hati sakit, dia buat perkara yang lebih keji daripada binatang. Tu. Lebih teruk lagi. Ya, Masya Allah. Jadi yang disyariatkan untuk kita adalah ya, sihat tubuh badan, sihat juga iman. Ya. Kalau tak sihat tubuh badan, sihat iman. Iman itu yang nombor satu. Boleh faham? Apa guna rupa cantik, apa guna handsome, apa guna kaya? Bergaya, banyak duit juta-juta, tapi hatinya sakit. Ya. Jiwanya kacau. Jiwanya tak pernah terpuaskan. Apa faedah? Apa faedah? Ya. Kerana apa yang dia inginkan, yang dia kejar di dunia ni, semuanya pasti akan dia tinggalkan. Cukuplah kita selalu sebut tentang nilai dunia ni hanya seperti sepiring nasi. Betul kan? Bila dah makan sepiring nasi, hidangkan pula nasi sepiring yang lain. Sepiring yang lain, sepiring yang lain. Mampu tak dia makan? Tak. Nikmat pertama kali, piring yang pertama dia makan tu. Lepas tu datanglah masakan macam mana pun, sudah hilang nikmat. Itulah nilaian nikmat dunia. Dan ini kita rasa, sangat-sangat kita rasai nikmat yang satu ini betapa sedikitnya nikmat dunia ini ketika bulan Ramadan. Betul kan? Bulan Ramadan tu Masya Allah, hikmahnya apa? Mengajar kita inilah nilaiannya makanan yang kamu kejar-kejar, yang kamu ya mengikut hawa nafsu kamu. Ketika kamu makan sekali, ketika berbuka, ya hidangan yang banyak tadi semuanya sudah tidak menyelerakan lagi. Tak akan ada orang ketika dia berbuka setelah makan sepinggan nasi, kemudian dia akan tambah lagi dengan nasi dan jenis-jenis yang lain. Tak. Tunggu nanti. Itu pun waktu sahur pun nanti barangkali dia tak makan nasi lagi dah. Tak mahu dah dia nasi. Walaupun nasi yang dimasak, nasi yang lain. Tak. Barangkali dia cuma makan kurma. Dia makan sekeping roti. Makan nestem. Dan berbagai lagi. Duit banyak. Ya. Itulah manusia bila tertipu dengan dunia disebabkan hati yang sakit. Ini hati yang paling membinasa, sakit hati. Bukan sakit fizikal. Sakit fizikal dia sementara. Sakit hati membawa bencana di negeri akhirat. Boleh faham? Ya, jadi ini penting bab ni. Jadi tanamkan dalam minda kita, ingat sampai bila-bila. Ya, bahagian mukadimah ini, bahagian yang pertama ni, bab yang pertama adalah premis, iaitu titik tolak untuk seseorang untuk menjalani kehidupannya dalam menghadapi ujian Allah dengan cara yang sesuai syariat. Dengan itu dia dapat selamat. Ya, kerana banyak orang yang berjatuhan, banyak orang yang gagal. Jadi bab 1 telah selesai. Kita menjelaskan bahagian yang pertama, bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga, serta bahagian yang keempat, ujian orang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Dan kita langsung sajalah bahagian kelima sebab sikit saja. Ya, InsyaAllah habis sudah bab yang pertama. Baik. Bahagian yang kelima adalah penutup pada bab yang pertama, iaitu khabar gembira untuk orang yang sakit. Menutup perbahasan ini ya, dengan menjelaskan kaedah-kaedah, ya, panduan, ya, menjelaskan prinsip-prinsip penting dalam berinteraksi untuk membuat persiapan dalam menghadapi sakit. Iaitu ditutup dengan bahagian kelima, khabar gembira untuk orang yang sakit. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar
kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan, akan dicatat baginya seperti pahala amalan yang biasa dikerjakannya ketika dia bermukim dan sihat. Dia luas tak rahmat anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba. Inilah pentingnya kebiasaan amalan, khususnya membiasakan amalan sejak daripada muda, sejak daripada baligh. Bila Allah uji kita dengan satu musibah sehingga terhalang kita untuk melakukan amal yang biasa kita lakukan, tapi Allah tetap memperjalankan pahala berjalan walaupun tak berbuat. Mana ada seperti itu? Ada tak seperti itu? Tak bekerja, gaji jalan penuh, ada? Tak. Cuba tengok waktu Covid tu, ya, gaji dikurangkan, ya, bahkan hilang gaji terus, ya. Tu. Kalau ada sedikit saja, itu pun tak boleh bertahan lama. Barangkali sebulan dua bolehlah bayar gaji walaupun tak bekerja, betul kan? Tapi lepas tu kena bayar sendiri. Bayar sendiri, ya. Dengan duit simpanan. Dah, syarikat tak boleh tanggung. Kalau tidak, dengan dia juga, ya, hilang gaji. Masya Allah. Ya, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, sungguh apabila seorang hamba memiliki kebiasaan baik, iaitu mengerjakan satu ibadah tertentu, kemudian dia jatuh sakit, maka dikatakan pada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalnya, ya, uktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Ketika dia sakit, dia tak bolehlah berbuat ibadah yang biasa dia lakukan. Ya, pada hari-hari kebiasaan, contohnya menjadi amalan harian dia sebelum dia tidur, dia tutup dengan membaca Al-Quranul Karim, ya, setiap malam. Ataupun dia tutup dengan mendirikan solat witir 3 rakaat. Ataupun setiap waktu dia akan mengerjakan solat qabliyah atau ba'diyah. Atau dia pergi solat berjamaah ke masjid. Bila dia sakit, terlantar, maka terhalang semuanya, betul kan? Tak boleh dia lakukan. Dia ingin melakukannya, tapi apakan daya, Allah uji dia dengan perkara tersebut. Contoh, walaupun masjid sudah dibuka semula untuk boleh mendatanginya, tapi dia suspected, dia ada bersentuhan dengan orang yang, ya, infected by COVID, maka dia pun mengkuarantinkan dirinya selama 14 hari. Padahal dia ingin sekali pergi ke masjid, kerana sebelum tu dia memang dah jadi ahli masjid, maka pahala dicatat baginya. Sama seperti orang pergi masjid. Nampak tak? Tapi kalau sebelum itu dia tak pernah pergi masjid, dalam keadaan sehat, kemudian dia uji sakit, dia nak pergi masjid, ada keinginan, tak dicatat. Sebab apa? Bukan kebiasaan dia. Tapi dia dicatat, niat dia itu dapat. Tapi tak sama dengan orang yang sebelum tu memang dah jadi ahli jemaah masjid. Nampak? Okay. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, dikatakan pada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalnya, tulislah untuknya seperti pahala amal yang biasa dilakukannya saat sihat. Ini nampak ni? Besar tak manfaat sakit? Besar tak manfaat COVID-19? Beruntung tak bagi orang-orang yang sebelum ini, mereka orang yang menuntut ilmu di masjid, apa sajalah dia buat. Contoh kebiasaan dia, dalam setahun dia akan ambil cuti umpamanya sebulan untuk dia pergi menuntut ilmu sepenuh masa, ikut daurah talaki kitab, sama ada di negaranya sendiri atau ke negara lain. Dan kemudian Allah takdirkan COVID, tak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri, keluar negara. Padahal dia ingin sekali untuk pergi. Ya Allah, ya, tahun lepas terlepas, tapi tahun ni Allah harap-harap dibukalah sepadan negara. Aku ingin sekali pergi, katalah pergi Indonesia nak ikut daurah talaki kitab selama sebulan, ya. Tapi terhalang. Tapi sebelum itu memang kebiasaan dia memang itulah. Dia telah letakkan jadual dia, walaupun dia sibuk bekerja, dia sanggup ambil cuti sebulan tanpa gaji. Senang tak nak jumpa orang seperti itu? Sulit. Sangat sulit. Dia sungguh beruntung tak orang yang seperti ini? Sangat beruntung. Dia dapat mengorbankan dunia yang untuk akhirat. Ya, padahal barangkali sebulan cutinya, gajinya katakan 10,000 hilang. Cuti tanpa gaji. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan dia dapat ketua yang bagus. Bos, saya nak cuti sebulan. Kamu punya balance cuti ada berapa? Ada seminggu je, bos. Okey, tak apa. Apply unpaid leave. Saya izinkan untuk pergi.
Tu. Dan kita pun memang plan, memang saya nak ambil leave. Ya. Sebab apa? Saya pun dah cuti dah tak ada lagi dah. Ataupun dia himpun cuti dia sebulan tu, dia tak ambil cuti. Sebab apa? Dia nak allocate sebulan tu nanti untuk dia pergi bermusafir menuntut ilmu. Rugi tak dia? Pada pandangan manusia rugi. Sebab manusia menilai dari sudut apa? Duit. Tapi dia bukan menilai dari sudut duit. Dia menilai dari sudut apa? Ilmu dan pahalanya. Bayangkan dia telah melakukannya bertahun-tahun seusianya. Allah bagi dia nikmat hidup lebih baik daripada orang yang tak pernah mengambil cuti untuk pergi menuntut ilmu. Prestasi kerjanya luar biasa. Naik pangkat lagi dia. Produktif orangnya. Sebab apa? Dia orang yang benar berjalan di atas tuntunan syariat. Sebab itu orang yang mukmin ni prestasi kerjanya ni mumtaz. Orang yang solehah, prestasi kerja dia the best. Tapi kalau prestasinya very poor, di bawah rata-rata, panggil apa? Non-performance person, ada something wrong somewhere dengan iman ni. Ada orang dia, bahasa agama kuat, kau main lagi, ceramah saja kerja, kat pejabat cara bagus, tapi dalam urusan pekerjaan teruk prestasi dia. Ini fitnah pada agama. Something wrong with your understanding of your deeds in term of amal. Sepatutnya seorang Muslim, dia berprestasi dalam urusan agamanya, dia sangat berprestasi dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab agama mengajar dia buat kerja yang terbaik. Amanah, jujur, very high integrity, very high performance, very quality of work. Quality of work excellent. Dia duduk di customer service, dia layan orang dengan cara yang sungguh menakjubkan, remembered forever. Betul kan? Senyum dia, bahasa yang dia gunakan, Masya Allah, luar biasa sopan santunnya. Orang datang daripada jauh, dia memberhentikan segala kerja buatnya, melontarkan sebuah senyuman yang paling hangat daripada lubuk hati yang paling dalam. Walaupun ketika itu dia overburden, kerja stres, extra time, tapi dia dapat reposition diri dia. Sebab apa? Orang mukmin sentiasa akan dapat readjust diri dia supaya memposisikan diri dia. Kerana dia tahu bermuamalah dengan manusia dia salah satu kewajipan yang wajib dia tunaikan. Kerana dia memiliki kewajipan kepada orang tersebut yang datang untuk mendapat perkhidmatan. Senyum dia, bagi salam. Sila duduk cik, boleh saya bantu? Contoh. Betul kan? Consistently daripada pagi sampai petang. Ada orang sampai pagi bersemangat, lepas petang letih nak tak anda aja daya. Ini banyak berlaku ni. Kita pergi ke mana-mana organisasi yang di depan tu frontliner dia, customer service. Kadang-kadang kita nak marah pun ada, tapi tahan, sabar dengan berbaik sangka pada dia. Barangkali dia letih katnya, overburden. Tapi tak boleh begitu. Islam mengajar supaya melakukan yang terbaik. Masya Allah. Jadi apabila kita memiliki kebiasaan amalan, maka bila kita diuji dengan sakit, Allah akan tulis pahala. Banyak tak pahala bagi orang mukmin? Banyak. Jadi sungguh suatu perkara yang tak patut berlaku. Bila kembali kepada Allah, tengok amalan, catatan sedikit. Padahal jalan untuk Allah berikan pahala sangat banyak. Tak berbuat pun dicatat pahala. Kenapa? Kerana mengambil daripada tabiat kebiasaannya sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sungguh satu khabar gembira yang sangat besar kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala yang beriman, yang berinteraksi dengan ujian sesuai dengan aturan syariat. Jadi mulai daripada sekarang, hendaklah kita memiliki sudut pandang seperti apa yang telah dijelaskan oleh pengarang Hafizahullah Ta'ala pada bab yang pertama, daripada bab yang pertama, daripada bahagian yang pertama sampai bahagian yang kelima. Maka tanamkan sekukuh-kukuhnya 5 perkara ini dalam minda kita, dalam hati kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Maka dengan itu, life is beautiful, according to the syariah requirement. Amin ya rabbal alamin. Jadi selesai sudah penjelasan pada bab yang pertama di bawah tajuk selalu ada kebaikan, dengan mengambil faedah daripada 5 bahagian penjelasan. Iaitu kesimpulannya, bahagian pertama adalah kita telah faham tentang ujian adalah
ya ketentuan yang telah Allah tetapkan dan dia pasti berlaku. Dan ujian yang ditekankan di sini adalah ujian yang berbentuk musibah, sesuatu yang tak disukai. Ya, kemudian bahagian kedua, hikmah dan manfaat di sebalik sakit, maka tanamkan erat-erat kukuh-kukuh di dalam minda kita. Sekurang-kurangnya ada 9 manfaat yang bakal diraih oleh sesiapa saja yang Allah Ta'ala uji dengan sakit, dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan, maka dia akan mendapat 9 faedah. Iaitu apa dia? Allah datangkan dia dengan sifat sabar, dihapuskan dosa, dia dicatatkan kebaikan, dia angkat darjat, ya, asbab masuk syurga, dan dijauhkan daripada azab api neraka. Kemudian sebagai bentuk peringatan agar kita kembali kepada Allah, khususnya COVID-19 ini, ya, hendaklah kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali, menyesali, ya, kealpaan masa lalu, dan mulai saat sekarang melakukan tindakan, ya, yang baru, iaitu berusaha untuk mentaati Allah. Kemudian, ya, faedah yang ketujuh adalah ingat tentang nikmat Allah yang tak terhitung. Dengan itu kita tidak akan sekali-kali mengeluh, ya, tidak reda dan seumpamanya. Kemudian yang ke-8, kita bandingkan sakit yang kita alami dengan orang yang lebih berat sakitnya daripada kita. Siapa? Nabi SAW. Ya, dan yang ke-9, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati, ya, dengan apa? Dengan memasukkan sifat-sifat mahmudah. Jangan sekali-kali masuk sifat yang tercela. Contoh apa? Ammaratu bisu, marah, hot temper, ya, angin. Tu, ya, kemuncaknya boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Baik, bahagian yang keempat, iaitu yang telah kita jelaskan tadi, uji seseorang mukmin itu sesuai dengan kadar keimanannya. Maka makin berat ujiannya, maka itu menunjukkan dia makin diangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan yang kelima adalah khabar gembira untuk orang yang sakit. Apa khabar gembiranya? Iaitu Allah berikan dia syurga seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam. Selesai sudah bab yang pertama. InsyaAllah kita akan berpindah pada bab yang kedua dengan tajuk sabar adalah kuncinya. Sabar adalah kuncinya. Dalam bab ini, pengarang Hafizahullah Ta'ala Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Juwaistin Hafizahullah Ta'ala, ya, memperincikannya pada 6 bahagian, 6 perbahasan yang akan kita mulai. InsyaAllah bahagian pertama, iaitu bersabarlah, ya, dan bersabar ini sebenarnya adalah perkara yang cukup dekat dengan kita, sering kita dengar. Tetapi sejauh mana kita memahami erti kalimah yang sangat ringkas sabar, ya, sebagaimana Nabi SAW mengungkapkan kalimah ini kepada para sahabat, mereka langsung faham. Ya, sabran ala yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji bagi kamu adalah syurga. Immediate sahabat Nabi SAW tadi faham dan dia tegar di atasnya dan mati di atasnya, syurga jaminannya, masya-Allah. Dan persoalannya dalam bab ini, bagaimana kita nak memastikan sifat sabar ini bersemi kukuh, kuat di dalam hati kita dan dibuktikan dengan praktik di lapangan. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar, ya, jalan hidupnya, khususnya berkaitan dengan berurusan dengan musibah, ujian yang didatangkan oleh Allah, ya, kepada kita kesemuanya. Dan kita berdoa agar Allah berikan kita kesabaran, kekukuhan, istiqamah, ya, dan redha di atas segala ketentuan sampai saat ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita mendapat redha daripada Allah. Ya, dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita kesemuanya, dan semoga dengan itu Allah menghimpunkan kita nanti bersama dengan pengarang kitab ini, Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Juwaistin, ya, Hafizahullah Ta'ala, dapat bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah dan kita bersyukur di atasnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala kekurangan, kesilapan, ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memperbaiki urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.